Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita masih lagi berbicara tentang topik yang sangat popular pada bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar. Pada bahagian yang lepas kita telah membincangkan tentang apakah itu Lailatul Qadar, dan juga kita telah membincangkan tentang sejarah-sejarah yang terkandung di sebalik Lailatul Qadar, dan juga tanda-tanda dan bilakah masanya malam Lailatul Qadar itu sendiri. Dan pada kali ini saya ingin membincangkan tentang apakah kelebihan-kelebihan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu menyimpan 1001 kelebihan dan juga fadilat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sukalah saya untuk mengingatkan kita semua sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia yang mana telah diturunkan padanya Al-Quran. Dan ulama-ulama semua telah, majoriti di kalangan mereka telah mengatakan bahawa Al-Quran itu diturunkan daripada langit kepada Rasulullah SAW secara berperingkat-peringkat, dimulakan dengan pada malam Lailatul Qadar. Ini bermakna malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat mulia kerana pada malam tersebut diturunkan Al-Quran, mukjizat yang paling agung kepada Nabi yang paling agung, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, kelebihan malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut, malaikat-malaikat akan turun berbondong-bondong daripada langit untuk memberikan rahmat kepada mereka yang beribadah kepada Allah pada malam tersebut. Kan saya dah sebutkan pada bahagian yang lepas, tanazzalul malaikatu waruh, diturunkan malaikat dan juga malaikat Jibril secara berbondong-bondong. Tujuan mereka adalah untuk memberikan rahmat kepada umat Islam yang sedang melakukan ibadah pada malam tersebut. Malaikat yang turun tu bukan jadi turun gitu-gitu je, malah mereka berebut nak menyampaikan rahmat kepada mereka yang beribadah pada malam tersebut. Jadi pada malam Lailatul Qadar, siapa yang tak beribadah pada malam tersebut sangat rugi. Siapa yang tidur pada malam tersebut, maka tidurnya samalah seperti tidur 1000 bulan. Alamak, sayangnya hai. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara kelebihan malam Lailatul Qadar juga, pada malam tersebut, segala amalan yang kita lakukan, kita akan dapat pahala seolah-olah macam kita beribadah 1000 bulan. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau kita beribadah 10 rakaat pada malam tersebut, maka pahala kita seolah-olah kita dapat, seolah-olah macam kita beribadah 10 rakaat setiap malam selama 1000 bulan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa malam Lailatul Qadar satu peluang yang tidak boleh dilepaskan. Bayangkan, setiap amalan kita dengan zikir kita, baca Quran, kita iktikaf, kita berdoa, kita beribadah sepanjang malam tersebut, semuanya akan digandakan seolah-olah kita melakukan amalan tersebut selama 1000 bulan. Sukalah saya untuk kita cuba hitung balik di dalam bentuk ukuran yang lain pula. Contohnya lah, katakanlah kalau kita baru dapat bonus daripada majikan kita, contoh Perdana Menteri umumkan bonus 1 bulan, 2 bulan, kita dah gembira. Setengah-setengah bank dia bagi bonus kepada pekerja-pekerjanya 10 bulan, 15 bulan pun kita dah rasa macam wah, hebatnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada umat Muhammad terutamanya, apabila Allah Taala telah mengumumkan melalui surah ini bahawa setiap umat Muhammad yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka mereka akan mendapat bonus 1000 bulan. Saya nak bagi perumpamaan. Katakanlah kalau kita lah bekerja di sebuah syarikat, tiba-tiba dengan gaji katakanlah 5,000 lah. Tiba-tiba bos kita kata, okey, saya nak bagi awak bonus. Bonus berapa banyak? 1000 bulan.
Maknanya 5,000 kalau kita kali dengan 1,000 bulan, maknanya kita dah dapat 5 juta ringgit. Saya nak tanya pada anda semua, seandainya lah dengan pendapatan RM5,000 sebulan, tiba-tiba bos baik hati, bos kita penyayang sangat, pemurah sangat, tiba-tiba dia bagi kita 1,000 bulan bonus, dapat 5 juta, agak-agak besok kita nak naik kerja ke tak? Saya rasa kalau dah dapat 5 juta, saya pun dah tak nak kerja dah. Sebab apa? Buat apa nak kerja? Lebih baik saya tengok TV, lebih baik saya buat kerja lain, lebih baik saya bisnes, lebih baik saya melakukan amalan-amalan lain, kerana 5 juta tu bukannya sikit. Tapi itu baru ukuran dunia. Kita tak tengok lagi ukuran akhirat. Jadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak bagi mereka yang menjalankan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Setengah-setengah ulama menyatakan bahawa barang siapa yang menunaikan solat Isyak secara berjamaah juga, maka dia telah diiktiraf melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Allah, senangnya nak dapat pahala. Tapi tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya saya nak ingatkan pada diri saya dan juga pada seluruh penonton-penonton yang ada di rumah sana, ingatlah bahawa pada malam Lailatul Qadar, sebenarnya hakikatnya ulama-ulama menyatakan bahawa tempoh waktu Lailatul Qadar itu adalah sepertiga terakhir pada malam tersebut. Contohlah, katakanlah kalau kita di Malaysia ni, masuk maghrib pukul 7.30, masuk subuh pukul 5.30. Maknanya 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30. Kita ada 10 jam. 1/3 terakhir itu lebih kurang dalam 3 jam setengah yang terakhir. Maknanya pukul 5.30, 4.30, 4.30, 3.30, 2.30, pukul 2 tu baru start waktu untuk kita berqiyamul lail. Jadi marilah kita sama-sama memperbanyakkan ibadah pada malam tersebut, sepertiga malam yang terakhir.